yang berusaha Guru Besar SK Taman Selasih, Cik Nurdin, Barisan Pengusahaan Barisan Guru-Guru SK Taman Selasih yang saya kasih sekian. Masukkan dengan pentadbiran Bilik Darjah yang dulu kita kenali sebagai pentadbiran sekolah ataupun PS, merupakan komponen dalam PBS, iaitu pentadbiran dalam akademik, dikenali sebagai PBD, bukan akademik, dalam PAGSK dan juga pentadbiran psikometrik. Jadi dalam melaksanakan pentadbiran yang berterusan dalam sesi PDPC, bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan juga pencapaian murid. Di mana PBD ini lebih pada bersifat formatif, iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru memberi diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Sebab tu diperlu adakan PBD ya, sebab kita tak ada peperiksaan awam. Baik, next. Atas lagi sebelumnya. Baik, jadi memastikan semua guru mengisi perekodan PBD mengikut masa pelajaran masing-masing di mana 2 kali setahun dalam bulan Jun dan juga November dengan menggunakan template pelaporan sebagai medium pelaporan yang diambil dari borang transit guru masa pelajaran masing-masing. Jadi guru perlu melaksanakan penjaminan kualiti PBD. Yang ini saya akan sentuh nanti kemudian dengan lebih lanjut. Dan juga guru perlu melaksanakan professional judgement. Jadi kita jangan mengikut emosi lah. Kena gunakan professional judgement, bukan belai mengikut emotional judgement. Jadi template laporan PBD tak perlu dicetak. Kita perlu simpan saja soft copy. Kemudian jika murid itu bertukar, kita minta waris dan juga jika waris minta, kita baru print dan hantar kepada waris berkenaan. Baik, jadi sebenarnya dalam pentadbiran ataupun PBD ini kalau kita lihat di sini, iaitu kita mesti adalah bahan rujukan, asas ada bahan rujukan di mana kita ada buku panduan pelaksanaan pentadbiran Bilik Darjah di mana guru besar bertindak sebagai coach dan juga cikgu-cikgu perlu faham dan hadam tentang apa yang dimaksudkan dengan pentadbiran PBD ini. Jadi dalam pentadbiran Bilik Darjah, guru-guru juga perlu hadam iaitu pentadbiran Bilik Darjah ini ada 3 bahagian iaitu untuk pembelajaran, learning, sebagai pembelajaran dan juga tentang pembelajaran. Jadi saya tak payah hurailah iaitu secara umum cikgu dah tahu di mana kita perlu mantapkan dulu support sistem sekolah kita. Siapa dia support sistem tu? Iaitu adalah terdiri daripada guru besar, pentadbir, ketua panitia, guru subjek dan juga jangan lupa kita punya SUPBD. Itu merupakan kita punya support system kita. Okey, next. Baik. Di sini kalau kita lihat peranan guru. Jadi maksudnya kita ada peranan yang tertentu. Peranan guru ni adalah kita menentukan apakah objektif pembelajaran sebelum melaksanakan PBD dalam Bilik Darjah. Dan kita dalam memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran murid, mentaksir murid secara holistik, mentaksir hasil kerja murid, menyediakan pelaporan tahap penguasaan dan juga memberi ulasan perkembangan murid, kemahiran sikap nilai pada ruang ulasan guru dalam template pelaporan. Jadi sentiasa berbincang dengan rakan jawat. Maksudnya kita bukan seorang-seorang saja memberi penilaian, dengan rakan tugas kita pun perlu ada perbincangan tentang perkembangan dan kemajuan murid serta melaksanakan tindakan susulan. Jadi dinilai secara keseluruhan dan berkaitan satu sama lain dan bersepadu, bukan menyentuh aspek-aspek tertentu saja. Itu dimasukkan dengan penilaian tadi. Okey, seterusnya itu adalah contoh template PBD yang telah pun KPM berikan pada kita. Baik, kemudian kita teruskan pada tahap penguasaan dan PBD dan juga taksiran di mana tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yang ini saya tak perlu huraikan sebab cikgu-cikgu dah maklum dan juga hadam tentang tahap penguasaan PBD dan juga taksirannya. Jadi apa yang perlu kita fokuskan di sini adalah pada tahap murid yang mendapat TP1 dan TP2 sebab kita hendakkan
pencapaian murid kita pada sekurang-kurangnya tahap minima iaitu pada TP3. Baik, dalam melaksanakan PBD melalui aktiviti pembelajaran. Jadi PBD ni kita laksanakan dengan pilihan 5 aktiviti. Apa instrumen yang kita gunakan, apa instrumen yang kita guna pakai. Jadi 5 aktiviti tu cikgu dah tahu. Yang pertama kuis, projek mudah, bercerita, kuis, permainan, main peranan. Nah, jadi di sini menyebabkan pembelajaran itu lebih menyeronokkan. Pembentukan karakter murid bersesuaian dengan perkembangan dan usia murid. Jadi instrumen pentaksiran dalam PBD ni contohnya pemerhatian. Itu pun adalah instrumen. Kemudian soal jawab dengan murid, dengan guru, pensel, kertas, ujian bertulis itu merupakan instrumen. Persembahan, budak memberikan projek, lembaran kerja, latihan kerja harian, kuis, simulasi, portfolio. Kalau ada macam tilawah secara berkumpulan tu pun dipanggil juga sebagai instrumen kita melaksanakan PBD. Okay, next. Baik. Jadi pemtaksiran PBD ni hanya dilaksanakan jika berlaku PDPC. Jadi jangan cikgu tak ada PDPC, cikgu hanya buat pentaksiran bagi TP1, 2, 3 dan sebagainya. Itu diharap tidak honest lah, tak jujur. Jadi bila ada PDPC barulah berlakunya PBD ataupun pentaksiran itu berjalan. Jadi cikgu lihat di sini pentaksiran bidayah ataupun PBD itu rasionalnya kita nak kesan. Tadi saya dah sebut pada awal-awal kita nak kesan, nak pantau dan nak galakkan keterlibatan murid dalam PDP. Kemudian kaedah tu ada 3 sajalah. Pemerhatian, bertulis, lisan. Jadi kita guna 3 ni salah satu. Ataupun kita boleh guna 2 daripada 3 ni pun boleh. Jadi strategi pelaksanaannya secara ringkasnya adalah kita rancang dulu. Kemudian kita laksanakan. Kemudian kita buat analisis, kemudian kita record dan kita rancang apakah aktiviti ataupun intervensi yang perlu kita adakan. Okey, next. Baik, dalam melaksanakan PBD kita perlu ingat perkataan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Apa dia sebenarnya PDCA? Apa-apa pun kita kena buat. Setiap program kita mesti ada plan, do, check dan action. Jadi kita lihat satu-satu. Jadi dalam plan di sini sebenarnya kalau kita lihat membina carta, di situ adalah membina carta GAN. Jadi maksudnya kita perlu bina carta GAN. Bina carta GAN di mana kalau kita lihat carta GAN itu adalah merupakan perancangan yang apa kita laksanakan dalam masa setahun. Nak buat apa daripada Januari sampai November. Jadi masukkan dalam carta GAN kita, dalam peran strategi kita. Dan merangka jadual kerja tahunan. Dan juga memperincikan bidang tugas dalam jadual operasi PBD. Jadi tentukan siapa SU PBD, siapa AJK yang terlibat dalam mata pelajaran panitia cikgu. Dan senaraikan tugas-tugasnya. Dan kalau boleh kita bukukan dan buat edaran kepada guru. Jadi cikgu dah ada satu buku khas untuk rujukan untuk melaksanakan PBD. Di samping itu juga kita ada perlu mengadakan dalam pelatihan kita taklimat, bengkel, pembugaran secara berterusan yang mana kita boleh rekodkan dalam SPLKPM. Jadi buat kerja 2 dalam 1. Kita rancang dulu PLC, apakah bengkel yang kita nak laksanakan bersama-sama dengan SU ladap kita. SU ladap kita, jangan lupa. Jadi maksudnya di situ kita buat kerja 2 dalam 1. Okey, next. Baik, kemudian do. Do tu maksudnya kita buat macam mana? Menjalankan sesi penerangan oleh PGB kepada guru dan waris. Tu yang cikgu Usap satu dah buat dah. Jadi yang ni sebagai orang kata penataran semula, pembugaran semula supaya cikgu recall balik apa dia PBD tu untuk lebih mantap. Dan secara umumnya kalau kita nak buat tu dulu masa mula-mula PBD diperkenalkan, kita kena buat turun bahan-bahan daripada laman web kementerian. Dan tentukan objektif berdasarkan DSKP. Kita perlu buat juga, hendaklah ditaksir oleh ketua panitia dan juga ahli-ahlinya. Yang ni peranan ketua panitia. Ketua panitia perlulah mengadakan PLC untuk orang kata merungkai, kita panggil merungkai DSKP bagi masa pelajaran masing-masing. Kemudian merancang dan membina instrumen pentaksiran.
Jadi instrumen ini penting. Tiap-tiap subjek instrumen yang berbeza. Jadi jangan cikgu buat pentaksir just saja bagi skor. Sedangkan instrumen kalau dipantah, ditanya mana instrumen, tak boleh nak buktikan. Itu salah. Okay, kemudian melaksanakan pentaksiran, merekod hasil dan menganalisis. Kemudian membuat pemantauan pelaksanaan bimbingan PBD, SLT kepada MLT dan juga kepada ahli-ahli penelitian menggunakan OPPM. OPPM ni kalau dia sekolah TS25 dia tahulah, one page project manager. Dia senang nak tengok dalam satu muka surat tu, ataupun kita panggil plan taktikal kan. Taktikal tu kita tengok satu saja, kita boleh nampak apa yang telah berlaku pada tahun tersebut. Baik. Kemudian selain daripada tu, kita kena kemasi juga pelaksanaan PBD dalam OPPM. Jadi kita cikgu boleh masukkan lah PBD cikgu dalam bulan 6 ni cikgu dah buat sangkat mana susun dalam OPPM tu. Nanti Lusa akan beritahu lah OPPM tu apa dia. Kemudian di samping itu juga mengadakan PLC, perkongsian, penambahbaikan dan pembugaran dengan PPD. Kita ada pegawai bimbingan kan PPD, ataupun IBDA, ataupun IB, ataupun jaringan dengan sekolah-sekolah lain tu adalah penting bagi menambah baik bagaimana kita melaksanakan PBD di sekolah. Jangan lupa SUPBD, iaitu menyediakan file PBD untuk pelaporan 2 kali setahun. Kalau di sekolah lama saya, nanti saya akan tunjukkan, file tu ada daripada tahun 1 sampai tahun 6. Jadi budak-budak tu adalah direkod. Maksudnya pencapaian ataupun perkembangan murid yang terakhir, tahun yang terakhir tu dimasukkan dalam file tersebut. Kemudian pamerkan papan pencernaan PBD di ruang pejabat. Kalau ada ruang lah. Kalau taman stasi banyak ruang ataupun lorong dan sebagainya, letakkan satu sudut di situ, letaklah apa yang berkaitan dengan PBD supaya cikgu, anak murid lalu lintas boleh baca dengan spontan. Itu maksud dia. Okay, Kemudian kalau dalam kelas pula, mewujudkan ruang hasil kerja murid di dalam kelas. Itu perkara do yang kita perlu buat. Okay, next. Okay, seterusnya kita kena check. Bila dah buat-buat, kena tengok apa yang perlu kita buat untuk memberi penambahbaikan. Jadi di sini kita membuat soal sidik pasal 1. Nanti saya akan tunjuklah apa dia yang dikatakan soal sidik pasal 1 tu kepada guru dan waris. Jangan kita maklum kita saja, guru kita saja faham tentang PBD. Tapi waris ni banyak kan tak tahu apa benda skor ni. Dia ingat kalau 6 tu, 1 tu elok dah. Kan kita selalu grade 1 tu elok. Dia ingat 1 tu elok dah. Padahal 1 tu tak menguasai lagi. Jadi kena check dengan waris, buatlah Google Form, SU buat Google Form dan sebagainya. Kita tengok setakat mana waris dapat memahami PBD itu. Dan di samping itu juga, cikgu kita. Bukan kita ada cikgu, katakan ada tadi cikgu Nadia sebut 60 cikgu cikgu Nadia. Jadi 60 tu faham semua. Ada juga yang tak faham, tapi faham tak faham bab mana. Ada bahagian-bahagian dia. Jadi kita boleh orang kata analisis daripada situ. Okay, jadi macam di sekolah lama saya membuat 3 pasal. Pasal 1 tu waris guru. Tak tahu dia apa dia PBD tu dia faham tak? Dan pasal 2 tu kepahaman guru terhadap PBD. Tang mana ada lagi tak faham. Yang ketiga tu lagilah mendalam soalan dia. Okey. Nanti saya akan bagi dah contoh-contoh dengan Cikgu Nurdin lah bagaimana soal selidik forum tersebut. Dan semasa pemantauan pencerapan PBD, guru berjadual melihat. Okey. Dalam masa kita mencerap, kita menggunakan PKB borang PKB. Di mana kalau kita memantau untuk pelaksanaan PDPC guru, adakah dia melaksanakan PBD atau tidak? Perkara yang pertama kita perlu melihat, adakah dia melaksanakan 5 aktiviti tersebut? Yang saya sebutkan tadi ada 5 kan? Ada quiz ke, ada bercerita dan sebagainya. Dan apakah kaedah pentaksiran yang digunakan? Apa kaedah dia? Penulis, pemerhatian, lisan, 3 saja kan? Okey, kemudian instrumen pentaksiran. Instrumen dia yang saya kata tadi, cikgu kena sediakan. Apakah instrumen yang dia nak take tu? Budak boleh apa. Itu instrumen dia. Dia masing-masing yang buat. Dan merekodkan perkembangan murid. Cikgu rekodlah. Tanda macam mana cikgu nak tanda tu terpulang pada cikgu. Kemudian menggunakan template pelaporan DPK. Yang ni yang asal. Pindahkan pada yang kementerian punya. Kemudian jangan lupa, saya sebutkan lagi tadi, menjalankan penjaminan kualiti. Ini yang selalu cikgu lupa. Buat PBD, buat pentaksiran, tak ada penjaminan kualiti. Tak tahu ada skor. Itu tak betul. Okay, next. Baik.
Yang ini contoh bagaimana saya melakukan fasa 1 tadi, iaitu kepahaman guru tentang aktiviti. Jadi di situ ada kan, dalam Google Form tu nanti cikgu akan tulis soalan dia aktiviti PBD, kaedah pentadbiran, instrumen pentadbiran, berungkai di SKP. Jadi kita buat Google Form, cikgu isi lah. Ada yang jawab PP5, ada yang jawab PP2. Jadi kita lihat di sini, dalam aktiviti PBD, ni pasal 1 masa mula-mula dulu. Jadi hanya bilangan tu 2-3 orang je lah. Dari segi pentadbiran pun sama, ada 3 orang. Dia tahu nak pentadbir. Instrumen tu pun sama juga. Merungkai di SKP pun sama juga. Okey, next. Ada lagi soalan dia. Okey, yang ni rekod perkembangan murid. Yang ni cikgu tahu lah macam mana nak merekodkan dia. Tengok bahagian penjaminan kualiti. Sekali lagi saya tegaskan, penjaminan kualiti pasal yang ketiga. Cikgu-cikgu nampak ramai yang tak mengetahui tentang penjaminan kualiti. Bab pementoran, pemantauan, penyelarasan dan juga pengesanan. Nanti saya akan sentuh dengan lebih lanjut. Okey, next. Baik, seterusnya lepas kita dah check, kita perlu adakan satu action. Tindakan penambahbaikan dipanggil. Iaitu intervensi untuk mencapai NTP 3. Semua mata pelajaran, apa yang perlu kita buat, seperti yang Cikgu Ustaz buat ni baguslah, iaitu dialog ataupun Google Meet bersama dengan dipanggil saya lah Mantan. Kemudian dialog PBD bersama guru dan ibu bapa murid yang yang menguasai TP1 dan TP2. Jadi kita lebih fokus pada TP1 dan TP2. Di mana kalau PPD pun yang itu dia akan buat dialog prestasi iaitu PBD TP1 TP2. Jadi kita kena cari siapa budak yang dapat TP1, TP2. Dalam subjek lah contoh DM tu siapa dia? Ali, Ahmad, Aisyah, 3 tu siapa dia. Kemudian kita cari punca dia. Kenapa dia dapat TP2, TP1? Jadi cikgu-cikgu yang mengajar dia mesti tahu. Jadi kita kena buat macam head count lah. Daripada 10 orang, daripada TP1, TP2 tadi, pada pasal berikutnya dia akan berubah jadi TP3 dah berkurangan. Itu dimasukkan dengan perlu diadakan dialog PBD terutama dalam panitia itu sendiri lebih bagus sebelum dibincangkan dalam dialog PBD yang besar di sekolah. Okey, kemudian itu dari segi murid yang menguasai TP1 dan TP2. Dan bimbingan yang kedua, bimbingan dan perbincangan melalui PLC oleh ketua panitia. Ada yang ketua panitia, kita lantik ketua panitia ni mestilah orang hebat kan. Jadi ketua panitia dia kena buat satu PLC, perbincangan dan sebagainya. Sekolah lama saya tentukan hari Khamis adalah hari PLC sekolah tersebut. Jadi saya tentukan apakah yang perlu dibincangkan. Contoh di situ misalnya merungkai di SKP. Ataupun dibuat secara critical friend, bersemuka dan juga maya. Dan ni semua boleh buat. Nak dengan tak nak je. Kemudian di samping itu juga, cikgu boleh melaksanakan salah satu teknik modeling. Teknik modeling tu selalu kita lupa iaitu pembimbing memodelkan strategi dalam bilik darjah bersama murid. Contoh ketua panitia masuk dalam kelas, dia pergi mantau tadi kan. Dia nak bimbing cikgu tu macam mana. Dia masuk dalam kelas, murid ada, cikgu ada, dia tunjuk cara mengajar yang betul. Ataupun bila PPD mai, kan ada pegawai SISC plus tu, dia mai, minta tolong dia, tunjuk puan macam mana cara nak mengajar yang betul dalam bahagian ni, pun boleh. Okay, itu dimasukkan strategi modeling dalam bilik darjah bersama murid. Kemudian pembimbing modelkan strategi tanpa murid. Yang ni selalu dia buat komentoran saja. SISC jumpa cikgu panitia kan, ahli-ahli panitia matematik dan sebagainya. Dia bincang lah apa kaedah yang sesuai untuk menambahbaikkan dalam segi PDPC. Kemudian pembimbing dan guru co-teaching strategi dalam bilik darjah bersama murid. Kemudian pembimbing dan guru melihat guru pakar lain memodelkan strategi. Sekarang kita sama kita kan, kita subjek bahasa Melayu katakan. Tak ada yang guru pakar nak bagi contoh. Kita boleh pinjam daripada ketua panitia lain. Contoh matematik tu ada guru pakar, ada guru cemerlang. Okey, panggil dia. Pergi dia tengok dia mengajar. Panggil ahli-ahli kita, pergi tengok dia mengajar. 2 dalam 1. Dah ada PLC di situ, ada pementoran di situ. Kemudian boleh juga pembimbing dan guru menonton video strategi. Jadi banyak-banyaklah dalam YouTube dan sebagainya, nak cari saja apa yang kita nak. Okay? Dan jangan lupa membuat laporan dan analisis data dan tindakan susulan dan postmortem. Jangan kita buat bincang saja, tak ada hasil je. Rekodkan selepas mengenal pasti kekuatan kekurangan guru
dalam melaksanakan PBD serta mendengar pendapat dan cadangan dari guru dan ibu bapa. Jadi masa kita buat dialog tu, maksudnya mestilah parent kan, dia bagi tahu anak dia sekian. Guru pun katalah macam ni, kenapa anak tak dapat TP3. Jadi daripada situ kita dengar pendapat dia, kita boleh buat penambahbaikan. Okey. Kemudian pelaporan ketua panitia dengan guru mata pelajaran, mengadakan mesyuarat penjaminan kualiti, SLT dan LT. Lagi tadi, mesyuarat penjaminan kualiti. Jadi itu adalah sebagai bukti bahawa kita telah pun melakukan tindak balas bagaimana dalam melaksanakan PBD. Dah biasa kan? PDCA kan? Action. Okay, next. Baik. Jadi contoh yang saya katakan, isu dan intervensi, contoh saya ambil di sini adalah PBD Matematik tahap 1. Apa isu dia? Iaitu yang pertama, contoh dia murid lemah dalam pengetahuan, mengetahui asas, pengetahuan asas matematik. Punca dia apa? Jadi murid kurang minat contoh, ataupun dia tak ada bimbingan di sekolah, tak ada bimbingan, kat rumah pun tak ada bimbingan. Jadi intervensi ni menyediakan lebih banyak soalan. Okey. Ataupun kita boleh buat kelas bimbingan, waktu bila, yang tu terpulang pada kita. Okey, itu saya tak payah masalah, nanti panjang pula. Cikgu boleh baca contoh ni, nanti slide cikgu dia boleh bagi kat cikgu. Okey, next. Baik. Jadi secara ringkasnya PBD ni, yang ni saya tak sentuh lagi yang PDPR, tak lagi saya sentuh sikit. Jadi ringkasnya mesti ada plan, do, check, action. Bahagian plan adalah merancang, memahami, menentukan objektif dan mengenal pasti. Itu plan, kita tahu plan dulu. Dalam melaksanakan, do iaitu melaksanakan PDPC, pentafsiran. Pentafsiran kena ingat ada 3, lisan, tertulis, perhatian. Perhatian tu kena ingat juga, perhatian bukan kita saja melihat, mungkin kita minta pandangan pada kawan rakan sejawat kita ataupun rakan bimbingan daripada murid dengan murid, kawan dia pun boleh. Kemudian kena ada lakukan check, record dalam bentuk simbol ke markah grade ya. Kemudian masukkan dalam buku ringkasan kita dan juga template laporan. Dan akhir sekali action tadi adalah tindakan susulan dan juga intervensi. Itu rangkuman daripada ringkasan PBD. Baik, saya sentuh sikit sekarang ni kita musim PDPR. Walaupun saya dapat sekejap saja PDPR, tahun lebih, tapi masih lagi boleh diguna pakai. Baik, jadi pelaksanaan PBD semasa PDPR adalah, kita perlu ingat bahawa PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDPC sepanjang tahun. Walaupun PDPR, tapi PBD pentadsiran mesti berlaku. Jadi 3 perkara penting dalam PBD, apa kaedah dia, apa instrumen, apa aktiviti. Okey, jadi perlulah ditekankan. Dan perlu diingatkan iaitu penulisan PBD dalam RPH, iaitu guru perlu catat kaedah pentadsiran, instrumen pentadsiran dan aktiviti yang diguna pakai. Jadi sebagai pentadbir ataupun KP ataupun MLT yang dilantik untuk memberi pemantauan kepada cikgu ataupun rakan sejawat, pastikan dulu RPH itu adalah tertulis. Hari ini cikgu lakukan PBD tak? Kalau cikgu tanya pentadsiran tak? Tanya pada cikgu. Kalau kata ya. Bila iya, cikgu kena semak dekat RPH dia, tertulis perkataan, ada kaedah pentadsiran dia, ada instrumen dan juga aktiviti. Aktiviti itu senang lah, seperti dia tulis itu bercerita, permainan, macam saya sebut tadi. Instrumen senarai semak, penilaian kendiri, rakan sebaya dan sebagainya. Okey. Kemudian dalam melaksanakan pentadsiran bilik darjah, yang utama kena rujuk kepada DSKP. DSKP itu adalah dia punya panduan. Kadang budak ni tak boleh TP3, ajar cikgu bawa rehat balik DSKP, gunakan DSKP punya penyataan tu adalah sebagai soalan. Kadang budak tu bila kita tanya pada soalan tu, maksudnya dia boleh menjawab. Okey, dia boleh dapat TP3 dah. Jangan cikgu kata tak boleh, sebenarnya boleh. Caranya menggunakan, merujuk DSKP, tukarkan apa item 1, item 2 dalam DSKP sebagai soalan kepada murid tersebut. Kalau dia boleh jawab, okey, boleh bagi dia 3. Ya, betul saya bagi. Okey, dalam melaksanakan PBD yang mengikut kesesuaian PDPR dengan menggunakan kaedah instrumen yang telah dirancang. Jadi untuk memastikan kualiti pentadsiran bilik darjah, pentadbir mestilah melakukan pemantauan. Dalam manakala guru panitia dalam semua mata pelajaran melakukan perbincangan dan penyelesaian
dengan melakukan moderasi semasa mereka, sesama mereka dan melakukan pertimbangan profesional terhadap murid. Jangan kita bagi skor ikut perasaan. Mentang-mentang budak tu melawan kita itu, kita bagi dia TP 3. Padahal dia layak TP 5. Yang tu buang tepi, orang kata emosi tu buang tepi. Tengok kebolehan murid, sebab PPD ni tengok perkembangan murid, bukan perkembangan perasaan kita. Ya, okay, next. Baik, ini contoh kalau kita lihat, boleh lihat di situ. Di mana cara di aktiviti, kalau kita sebagai pemantau nak melihat buku RPA cikgu, tengok bagi aktiviti, dia tulis tak? Macam nak panas tu tunjuk. RPH mengandungi aktiviti pentafsiran. Dan RPA dicatat pentafsiran PS. Dia nak nilai tahap berapa, TP berapa. Okey, kemudian jangan lupa ada refleksi. Dalam refleksi ni juga cikgu, apa yang saya perhatikan dalam refleksi ni kita kena beringat. Kalau murid contoh dalam kelas tu ada 30 orang. Cikgu mengajar hari tu, cikgu menulis dalam refleksi cikgu 28 murid menguasai ataupun mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu pasti tak ada 2 lagi balance sebab total murid kita adalah 30. Jadi jangan lupa tulis perkataan di bawahnya, 2 lagi murid dibimbing ataupun diberi penambahbaikan pada bila? Waktu rehat ke? Baik. Jadi dia punya ringkasan saja secara pemerhatian bagaimana kita melakukan pemerhatian semasa PDPR, iaitu menggunakan aplikasi Google Classroom, Skype, Hangout, Meet dan lain-lain, dan membolehkan guru memati tingkah laku, interaksi dan proses kerja. Kalau misalnya kita buat Google Meet tu kan, kita nampaklah budak tu buat apa, tak tidur lah. Kemudian murid juga boleh buat rakaman video. Itu pun bagus jugalah. Nanti kan kalau dia buat rakaman video, kita buat sesuatu, so dia bagi ucapan ataupun baca karangan. Okey, kita rakam, hantar balik. Kita boleh menilai secara pemerhatian. Okey, next. Kalau lisan, boleh jalankan menggunakan aplikasi Google Classroom, Skype, Hangout, Meet. Kemudian aplikasi membolehkan guru mentaksir respon bacaan, cara sebutan dan interaksi murid. Ni kita record. Okey, Ahmad suruh baca je. Okey, kita pun tengok berapa yang dia layak untuk dapat TP tu kan. Ataupun murid hantar rakaman suara dia pun boleh. Kalau bertulis, menggunakan sama juga. Kemudian boleh mentaksir hasil kerja bertulis murid. Ni kemudian sikit lah. Maksudnya murid dah habis kerja, hantar balik kat cikgu semak. Okey, next. Okey. Bagaimana kita melaksanakan pentafsiran semasa PDPR ni? Jadi biasanya cikgu-cikgu orang kata biasa membuat rakaman video mengajar. Ada cikgu yang rajin ataupun cikgu sama kelas saya rasa ramai kot yang rajin. Dia buat rakaman video dia mengajar. Dia mengajar tu kemudian dihantar dekat grup kelas tu. Dan mengejutkan suasana seperti belajar dalam kelas maksudnya. Jadi murid-murid ni merasa cikgu hari ni mengajar. Dia seronok dia tengok cikgu mengajar, dia tengok je. Okey. Dan murid mengenali guru subjek mereka. Betul lah cikgu dia mengajar. Taklah orang kata jangan takut anak dia hantar ke, kan, kawan-kawan dia hantar ke dan sebagainya. Okey. Kemudian edit menggunakan Ads Viva Video. Ni cikgu-cikgu pun maklum dah. Dan upload ke YouTube channel. Kemudian link tu beri pada untuk PDPR. Ini cikgu tahu dah kan. Kemudian video tu pembelajaran topik, video bimbingan membuat latihan, video membantu anak murid belajar dan membuat latihan berdasarkan video yang ditonton. Okey, next. Baik, soalannya, bagaimanakah pelaksanaan PBD semasa PDPR? Jadi tindakan guru, cara melaksanakan PBD semasa PDPR, hasil murid yang dihantar sebagai evidence. Ni kalau bukan orang kata hasil kerja tu termasuklah. Tadi kalau kita video maksudnya gambar tu murid hantar balik. Suara dia rakam balik, hantar balik. Kalau dia guna cara kertas saja ataupun cara gambar saja, okey, jadi penandaan ataupun bagi grade ataupun komen pada setiap hasil kerja. Okey, next. Okey, yang ni saya bagi contoh pentafsiran untuk bahasa Inggeris. Biasanya dalam bahasa Inggeris ni adalah untuk kemahiran penilaian listening, speaking, reading, writing, language arts. Jadi contoh penilaian kemahiran skill, speaking skill, murid mengantar rakaman video suara. Guru dengar. Lepas tu diberi nilai dan dibagi komen dan juga bagi grade.
Kemudian kemahiran yang dinilai bertutur. Maksud murid-murid cakap lah, dia rakam, cakap, kemudian cikgu bagi kombinasi sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana kita mengurus PVD semasa PDPR? Yang pertama, cikgu-cikgu jangan lupa, jangan bagi skor saja. Nanti kalau guru tanya mana evidence yang cikgu bagi skor kat budak ni, ataupun parent nak tanya cikgu bagi anak saya 3 ni berdasarkan apa cikgu? Tunjukkan. Jadi simpan evidence hasil kerja murid. Simpan evidence semakkan dari guru. Yang itu penting, jangan buang. Simpan. Kalau boleh simpan yang orang kata mana yang memberi risiko lah, taklah simpan 30 murid tu penuh lah cikgu punya memory kan. Nak simpan mana yang budak TP1, TP2 saja. Ataupun budak yang dapat 6 yang sepatutnya dapat 6. Kadang dia punya parent dia query lah. Anak saya patut dapat 6, kenapa bagi 4? Tu simpan. Dan cara pengurusan PDPR pula dah rekod ringkasan nama murid. Kita ada borang dia yang menghantar hasil kerja, catat. Jadi kalau mak dia tengok ni tengok anak cik dah hantar nak bagi TP berapa ni. Dah rekodkan grade sebagai rujukan pribadi, kemudian untuk penelitian PVD dan untuk tahap PVD yang sebenar untuk kita pindahkan nanti. Okey, seterusnya. Okey, apakah amalan terbaik untuk menjalankan PVD semasa PDPR? Jadi yang pertama, cikgu perlu semak dan menanda semua hasil kerja murid. Jangan bagi saja kerja yang banyak tapi tiada semakkan dari cikgu. Ingat tak mula-mula PDPR, parent banyak bising. Sebab apa? Cikgu bagi latihan tapi tak semak. Jadi semak, kok mana pun semak. Dan ni ada kemudahan dalam orang kata apps dalam kita punya telefon tu, kan? Jadi maksudnya kita tanda lah, boleh tandakan di situ, tunjukkan dekat anak murid tu, hantar balik. Yang kedua, berikan komen positif, pujian dan sebagainya. Walaupun tak habis, kata kalau elok-elok sikit, ni lengkapkan kerja anda. Tak maulah macam tu. Kata terima kasih kerana membuat kerja, tolong buat penambahbaikan sekian-sekian, buat pembetulan dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga, grade dan bintang supaya murid dan ibu bapa rasa dihargai. Gambar kartun ke, gambar tangan good ke, itu lebih baik. Jadi ibu bapa lebih bersemangat membimbing anak-anak mereka di rumah. Benda tu jangan kedekut, orang kata dalam TS25 dipanggil quick win. Budak buat sesuatu ada ganjarannya. Okey. Seterusnya. Okey, bagaimanakah jika murid tiada akses internet tapi dapat dihubungi? Yang ni kita punya masalah dalam PDPR semasa ni lah. Okey, semasa COVID ni. Jadi maksudnya murid ni macam mana dah dia? Tak ada internet tapi kita nak buatkan PVD. Jadi PVD dilaksanakan yang pertama mesti ada PDPC. Guru boleh membekalkan bahan PDPC dan pentaksiran yang sesuai. Beri time frame untuk dibuat pentaksiran. Kalau budak-budak yang macam ni, daripada nak taksir lagu mana, bagi dia tu suruh parent dia ambil. Ataupun kirim dekat jiran dan sebagainya. Pun boleh. Okay, next. Okey, yang ini perlu cikgu dah tahu dah. Okey, teruskan pelaporan. Okey, jadi fokus kita hari ini, mengapa perlunya ada penjaminan kualiti? Apa dia pengurusan 4P dan juga apakah peranan personel 4P ni? Okey, jadi maksudnya dalam penjaminan kualiti ni, kita perlu mengadakan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Baik, pertimbangan profesional yang tadi dah sebutkan, dalam memberi skor kepada anak murid, kita perlu memberi berdasarkan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman berdasarkan dokumen pentaksiran dan data pencapaian murid secara beretika untuk membuat keputusan mengenai tahap penguasaan murid. Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Baik, jadi dalam kita nak memberikan skor tadi, dalam 4 tadi, pengetahuan, input murid, tanggungjawab profesional, pengalaman. Jadi guru mestilah ada pengetahuan dalam bidang akademik dan praktikal proses PDPC dan juga pentaksiran. Itu cikgu mana ada dah ilmu. Dah diajarlah di DU dan sebagainya. Dan guru bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap dan sistematik. Itu tanggungjawab dia. Kemudian guru menggunakan input profesional dalam interaksi dengan murid. Jadi pandai-pandailah cikgu berinteraksi dengan murid. Murid A tak sama dengan murid B tak sama dengan C, berbagai kerenah dan sebagainya. Dan dokumen pentaksiran dan data pencapaian murid. Tu dia punya input lah, hasil daripada
kita membuat pertundangan profesional. Okay, next. Baik. Untuk melaksanakan penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti ni sebenarnya bukan saja di PBD ya. Di tempat lain pun ataupun kerja-kerja lain kita perlu ada penjaminan kualiti. Nak tahu tahap mana kita punya kerja telah berjalan. Jadi bagaimana kita laksanakan? Yang pertama, kita perlu wujudkan jawatan kuasa penjaminan kualiti. Yang tu perlu ada. Kalau kita lihat dalam PBD, file PBD mesti ada jawatan kuasa penjaminan kualiti. Siapa dia? Diketuai oleh siapa? Okey. Kemudian jadual pelaksanaan. Iaitu yang tadi dalam catagan ataupun OPPM, kita susun daripada Januari sampai November. Apa yang perlu kita buat untuk melakukan penjaminan kualiti. Dan bagaimana kita nak laksanakan? Kita kena buat laporan dan akhir sekali kita kena simpan evidence 4P tu dalam satu file. Jadi tugas sebagai tugas SU PBD perlu adakan. Kalau file tak siap lagi, tak ada, kena adakan. Okey, next. Baik. Komponen penjaminan kualiti ataupun kita kenali sebagai 4P. 4P ni adalah P untuk pemantauan, iaitu bagi memastikan pelaksanaan pentadbiran mengikut prosedur. Itu kena pantau. Jangan cikgu jalan-jalan tak ada siapa tengok. Nanti cikgu pun nak bagi jelas skor apa, pusat tak tengok, PK tak tengok, KP tak tengok. Yang tu yang terjadi di situ. Kemudian kita kena ada pementoran. Iaitu pementoran ni adalah untuk membantu memudah cara dan membimbing pelaksanaan pentadbiran. Nanti saya akan terang dengan lebih lanjut. Jadi saya huraikan dulu. Kemudian adakan penjelasan ataupun keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran. Okey. Kemudian memastikan kekuatan keberkesanan instrumen pentadbiran yang digunakan. Okey, next. Baik, siapakah personal ataupun orang yang terlibat dalam 4P tadi? Dia bukan semua guru besar duduk dalam 4P ya. Kalau kita tengokkan sini, dua saja yang terlibat dengan guru besar. Iaitu pentadbir dan guru besar terlibat dalam pemantauan dan pementoran. Kemudian tengok pemantauan. Pentadbir, guru besar, PK1, PK tu. Dan KP, guru cemerlang, JU, kalau ada JU di sekolah cikgu dan guru lain yang dilantik oleh JG. Kadang ada cikgu yang menonjol ataupun yang berkebolehan, guru besar akan lantik, dia bertindak sebagai pemantau. Kemudian pementoran pun sama. Okay. Dan penjelasan ataupun tugasan ataupun skor adalah ketua bidang. Kalau sekolah menengah, ketua bidang. Kalau sekolah rendah adalah ketua panitia, guru cemerlang, JU dan guru-guru lain yang dilantik oleh guru besar. Dua ni sama, penyelarasan dan juga pengesanan. Kenapa dua ni tak termasuk guru besar dengan pentadbir? Okey, kalau terlihat di sini ya, penyelarasan dengan pengesanan adalah KP, lebih pada KP, orang yang menguasai bidang tersebut. Dia saja yang boleh selaras. Macam cikgu BM. BM dia boleh selaras subjek BM dia saja. Dia tak boleh nak menyelaras subjek BI dia. Berbeza kan? Nanti kita tengok pada contoh yang lain. Okey, seterusnya. Yang ni bidang tugas. Kalau kita perhatikan. Yang cantik ni nanti SU ambil ni data ni, buatkan dalam masukkan dalam file bidang tugas ni buat type lain. Jadi di mana bidang tugas pengetua dia hanya menerima penjaminan kualiti kan, menerima okey itu titik guru mata pelajaran ketua panitia tugas dia apa. Okey, next. Yang ni saya tak payah baca. Cikgu boleh tengok nanti. Yang ni tugas-tugas dia. Okey, next. Okey, kita pergi pada pementoran. Apa dia pementoran? Nama pun mentor. Maksudnya proses menyampaikan maklumat mengenai pelaksanaan PBD berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh KPM. Jadi siapa boleh jadi mentor? Maksudnya guru besar boleh, KP boleh. Tadi yang telah dilantik tadi. Jadi kemudian aktiviti dijalankan sebelum, semasa atau selepas pelaksanaan PBD. Nampak tak? Sebelum ni maksudnya apa? Sebelum cikgu masuk kelas, kita nak pantau tadi kan? Kita nak pantau. Sebelum pemantauan, cikgu ni kadang kita panggil dia. Pementoran, bagi dia ilmu sikit. Kita nak tahu, cikgu dah tahu pula apa yang dimasukkan dengan PBD ni. Itu maksud pementoran. Kalau dia dah tahu, tak payah sebelum tu. Okay, semasa kita masuk dalam kelas dia, kita tengok. Dia laksanakan PBD tu ada 3 benda tadi tak? Ada tak aktiviti, ada tak instrumen. Okay.
Kemudian selepas, maksudnya bila dah cerap dia, kita tahu, oh kekurangan di sini. Kita panggil dia bagi penambahbaikan. Okey, bagi mana bahagian yang kita rasa tidak mencukupi ataupun kekurangan yang cikgu tadi buat. Jadi dalam pementoran ni antara objektifnya memberi pengetahuan, kepahaman, kemahiran mengenai prosedur dan garis panduan kepada guru. Okey, dan kita tingkatkan kompetensi dan keyakinan guru. Kadang dia tak yakin, tak ada siapa nak bantu dia. Jadi kita tolong bantu cikgu-cikgu berkenaan dengan memberi mentor pada dia. Okay, beri ilmu kat dia, bimbing dia bagi menyelesaikan masalah, dan di samping itu meningkatkan profesionalisme dan kualiti kerja guru. Daripada dia tak tahu, daripada kosong adalah sedikit dia tahu, oh macam ni rupanya selama ni aku buat salah. Itu maksud dia. Okay, next. Baik. Jadi semua jenis ladap, talimat, perbincangan, hikmat, bantu itu adalah pementoran. Okay. Dan contoh di situ taklimat guru besar, fikir kokoh, kaunselor, perbincangan, hikmat bantu, formal tak formal mengenai PDP tu adalah dipanggil pementoran. Cuma di sini kekurangannya, cikgu buat tu lepas daripada orang kata jumpa tak formal tu, cikgu catat dalam borang. Borang ataupun borang dipanggil borang Grow 1OPC Borang pementoran ada disediakan sepindoh sebelum dan selepas tu apa yang berlaku, maksudnya jadi fikir unity. Jadi bengkel penyelesaian skor tu, mesyuarat panitia tu juga dipanggil sebagai pementoran, dan latihan pemetaan item. Kadang cikgu ni dalam guru dia tak tahu item tu apa yang nak dimasukkan dalam borang dia. Okey. Dan semua aktiviti tadi perlulah direkodkan kepada GK. Okey, pada GK yang dilantik untuk difailkan. Jadi bukan anu saja, kena rekod dan failkan, barulah ada bukti ya. Kalau perlu bergambar, letakkan gambar. Gambar dalam fail tersebut. Okey, next. Baik, ini peranan personal pementoran. Kita nak mentor seseorang, kena tetapkan tajuk, objektif, dan jadual dan kaedah. Kita nak mentor cara apa? Adakah kita nak mentor dia cara kita nak bercakap bersemuka cakap dari segi yang kata bercakap saja, ataupun kita buka satu video, kita tayangkan dekat cikgu, suruh cikgu tu tengok. Itu pilihan masing-masing. Macam mana nak jalankan pementoran. Okey. Jadi ini tajuk misalnya contoh di sini cikgu boleh baca penghasilan item objektif. Jadi memberi pengetahuan cikgu lah macam mana nak buat item tu. Kemudian contoh yang kedua, kepahaman kehendak tugasan, memberi guru pengetahuan kepahaman tentang kehendak tugasan. Yang tu kita kena uraikan kemudian. Okey, seterusnya. Okey. Penilaian pementoran kita kena isikan dalam borang. Jadi yang ini sekali lagi tugas SU PVD. Okey, jadi perlu sediakan satu file yang berkaitan dengan borang-borang saja. Tadi saya sebut borang apa? Borang OPC kan, borang untuk pementoran. Okey, yang ini borang PK1 iaitu instrumen penjaminan kualiti pementoran. Instrumen PK1 diisi oleh mentee selepas pementoran dijalankan. Jadi kita bagi dekat kita, mentee kita, dia isi, kemudian laporan PKN2 kita pula. Okey, orang yang memberi mentor tadi isi. Dan disediakan berdasarkan instrumen PKM1. Okey, next. Okey, ini borang tak payah cikgu boleh tengok sendiri borangnya. Nanti SU print masuk dalam file elok. PKM1, PKM2. Okey, cara melaksanakan pementoran ada jadual. Tadi saya sebut. Okey, kemudian pastikan aktiviti dilaksanakan sentiasa berhubung dengan setiausaha ladap. Kenapa saya tulis perkataan sentiasa berhubung dengan setiausaha ladap? Okey, sebenarnya kita kena buat kerja, kena smart. Okey, maksudnya 2 dalam 1. Kita buat pementoran, tetapi kita boleh buat satu lagi kerja, iaitu kita dapat markah dalam SPLKPM. Kita dapat isikan di situ bersama dengan SU buat pengesahan, kita dapat mata kredit. Sebab tu cikgu kadang nak kata nak dapat 40 mata kredit ni macam mana? Sebenarnya banyak cara untuk dapatkan mata kredit. Salah satu yang paling mudah adalah pementoran. Setiap kali cikgu buat pementoran, bagi tahu dekat SU Ladap,
Kemudian cikgu bagi borang tu saja, dia akan serahkan. Kemudian itu adalah sebagai bahan bukti evidence. Kemudian kita akan dapat mata teori. Okey, jadual pelaksanaan dan laporan komponen PBS ditetapkan diserah kepada guru kanan. Okey, ini biasa. Dan guru kanan memegang fail. Okey, ini tak payah saya baca. Okey, next. Okey, jenis-jenis mentoran yang tadi saya sebutkan tadi dah. Okey, taklimat SU pun boleh. Okey, ni okey, iaitu ladap mesti ada 7 hari. Taklimat dan sebagainya. Okey, teruskan. Okey, catat alih mula kita tetapkan tajuk tadi. Kemudian kita lantik mentor kita, sediakan bahan rujukan kita. Kemudian adakan pementoran. Dan menti faham mengenai tajuk yang disampaikan. Nampak ada petak itu ya dan tidak. Kiranya di tahap menti tak memahami, dia patah balik kepada menjalankan pementoran semula. Okey, kalau dia faham, dia akan terus pada yang seterusnya, iaitu mentor menyediakan laporan PPM. Jadi mentor akan katalah, okey, nanti telah berjaya dibuat penambahbaikan. Okey, ya. Okey, next. Okey, pemantauan. Proses mengawal selia bagi memastikan pelaksanaan PBD mengikut arahan. Objektif memastikan dilaksanakan mengikut prosedur. Menangpati masalah pelaksanaan PBD. Membantu menyelesaikan masalah dan mengelakkan berlakunya penyelewengan. Penyelewengan itu maksudnya cikgu bagi skor sajalah. Evidence tak ada, apa tak ada. Bagi ikut dan. Nak kalau misalnya 2-3 hari lagi masa nak tamat dah. SU minta dah, Gusta pun nak hantar kat PPD dah. Tu dan bagi je lah, tengok muka bagi. Cikgu dia jawab lah besok. Dan menyediakan laporan pelaksanaan PPD untuk tujuan penambahbaikan. Okey, seterusnya. Okey, pentaksiran PBD ataupun pemantauan PDPC oleh pentadbir menggunakan instrumen SPKM Standard 4. Standard 4 ni sebenarnya banyak. Kalau cikgu tengok itu banyak item-item berkaitan dengan bagaimana cikgu melaksanakan PDPC dalam bilik darjah. Tetapi kalau terlihat dalam SKPNG tu, di mana item yang selalunya memberi skor rendah, iaitu 4.41, iaitu keterlibatan murid. Keterlibatan murid dalam PDPC guru. Dan lagi satu 4.61, iaitu guru memotivasikan murid. Iaitu. Okay, jadi di situlah kita kena lihat ataupun kita kena penambahbaikan yang lebih aktif, banyak di situ. Dan kita buat pemantauan rekod mengajar, modul perekodan, buku tulis, buku aktiviti menggunakan instrumen yang bersesuaian. Ini masih kita pantau, kita tengok ada tak semua benda-benda tu. Dan semua instrumen pemantauan yang lengkap diisi dan diserahkan kepada GK yang dilantik untuk difahamkan. Jadi biasalah selalunya SU akan bagi tarikh hantar sebelum. Jadi hantar, siap semua hantar pada yang berkenaan dan difailkan. Okey, next. Okey, seperti biasa sama. Dia sama je pemantauan tu, pementorannya kena ada jadual. Dan pastikan pelaksanaan dijalankan. Dan pelaporan bercetak. Dan buat tu kena ada pemantauan, kena ada laporan lah. Sekali dengan gambar tu maksudnya. Dan yang keempat, guru kanan, guru panitia yang memegang bahagian ini bertindak sebagai orang yang memastikan aktiviti dirancang, dijalankan, mengumpul pelaporan setiap PBS. Jadi ini guru, orang kata guru panitia, dia punya subjek masing-masing lah, dia simpan untuk panitia dia. Okey, next. Okey. Pemantauan pelaksanaan pentaksiran sekolah. Okey, semasa pembelajaran dan pengajaran. Apa yang kita nak lihat, kenapasi instrumen yang digunakan oleh guru. Adakah instrumen tadi menepati dokumen kurikulum? Tengah cikgu tu, dia buat orang kata ikut dan je lah. Ada juga. Jadi mesti menepati dokumen kurikulum. Sesuai dengan konstruk yang diukur. Dan sesuai dengan tahap pengasuhan murid dan mudah untuk ditadbir urus. Itu perkara yang perlu kita tahu. Instrumen. Okay. Jadi kalau PBD cikgu jangan lupa lah. Mesti instrumen. Kalau kita kata instrumen tu apa bahan yang kita nak nilai pada murid tu adalah ini instrumen. Okay. Dan mana pasti sama ada skor yang diberi oleh guru berdasarkan hasil kerja ke respon murid yang otentik. Jadi skor. Kita dah tahu cikgu ni bagi skor 4. Kita tengok pula hasil kerja murid yang mana dia bagi 4. Contoh. Okay.
Dan menepati keupayaan sebenar murid. Betul tak budak ni dapat 4? Sedangkan kita tengok budak tu mandum je kan, cikgu ni bagi 4. Sebab apa? Sebab dia tengok, oh dia punya budak semua lepas PP3. Tak boleh Dan sah dan boleh dicari, adil untuk semua murid. Jadi maksudnya murid yang layak dapat 4, 4 lah. Murid layak dapat 3, 3. Yang tak lepas TP1, TP2 tu letak TP1, TP2. Bagilah akselerasi kat dia. Jangan yang nak, orang kata gagah nak bagi 3 juga supaya nampak elok kita punya keputusan. Tak boleh. Dan memberi maklum-maklum jabatan pemantauan kepada guru bagi tujuan menambahbaikkan pengajaran, pembelajaran dan pengajaran. Lepas dah pantau, tadi KP tadi dah pantau, jangan simpan data tu. Simpan, tengok, dia tak boleh. Jumpa dia. Tanya cikgu, mari kita bincang sikit. Tengok cikgu budak ni dapat TP ni. Kenapa cikgu? Macam tu lah maksud dia. Jadi cikgu ni boleh buat huraian. Dan kita bagilah sikit idea macam mana nak bagi dia kalau dapat TP 3 nak jadi TP 4. Macam tu. Okay. Next. Yang ni jenis-jenis. Okay, jenis-jenis pentafsiran. Pemantauan. Contoh. Okay, seterusnya. Saya tak baca kot yang ni. Kata aliran sama macam tadi. Kalau dia orang kata dia buat tak betul, patah balik. Itu saja. Okay, next. Penyelarasan iaitu proses memastikan keseragaman skor. Jadi saya nak proses dalam sini. Penyelarasan. Selalu cikgu tak buat penyelarasan, cikgu buat ikut kepala cikgu. Nak bagi berapa pun salah. Penyelarasan di sini maksudnya, kita nak bagi budak ni sebenarnya average dia berapa. Okay? Kalau budak tu dia layak 4, subjek lain pun dia 4, kita bagi dia 4. Itu. Okay? Jadi objektif dia menyelaras pengetahuan kepahaman guru terhadap panduan perskoran. Memastikan guru memeriksa hasil kerja murid berdasarkan panduan perskoran. Memastikan skor yang diberi menempati keupayaan sebenar murid. Memastikan kesahan kebolehpercayaan skor dan memastikan skor adalah adil untuk semua murid. Okey. Apa yang saya nak maklumkan di sini iaitu kita nak bagi penyelarasan di sini adalah lebih baik kita bincang guru-guru yang mengajar dalam satu kelas. Contoh kelas 3 setia. Cikgu Ahmad, Cikgu Ali, Cikgu Mina. Tiga-tiga ni ajar kelas 3 setia. Jadi panggil dia duduk sekali. Cikgu, budak ni kita nak bagi skor berapa? Bukan maksudnya dia di matematik dia dapat 2, cikgu nak bagi dia 2. Lepas tu panggil pula KP matematik. Bukan maksud macam tu. Dia kena cikgu yang mengajar dalam satu kelas. Cikgu yang sama. Jadi maksudnya cikgu tu faham. Oh budak ni tahu dah ada macam-macam ni. Jadi memang layak dia bagi sekian-sekian. Faham macam tu Jangan salah faham Jangan maksudnya panitia budak tu lemah matematik, cikgu P panggil ketua panitia pula suruh nilai. Ataupun cikgu matematik semua suruh nilai. Bukan. Cikgu yang mengajar kelas tersebut. Barulah dia relevant. Okay, next. Okay, jadi ada 2 bahagian dalam menyelaras, iaitu penyelarasan tugasan dan juga penyelarasan skor. Dan dalam tugasan, guru, panitia dan mata pelajaran dari segi rekod mengajar pembinaan instrumen. Ini bagi cikgu lah. Kemudian mesyuarat JK PBS adalah contoh penyelarasan tugasan dibuat. Jadi untuk cikgu pula kena buat penyelarasan juga. Mesti ada dalam ni mesyuarat. Supaya cikgu semua standard. Sama je. Maksudnya Minah dia tak ikut kepala dia nak bagi skor kat budak. Sebab apa? Sebab dia dah bincang. Dalam panitia dia kata okey sebelum bagi skor kat budak kena ada penyelarasan. Semua standard. Itu dia dimasukkan dengan mesyuarat JK PBS adalah contoh penyelarasan tugas dibuat. Dan bilik mesyuarat. Bilik mesyuarat iaitu selepas daripada itu pergi pada mesyuarat yang besar PVD. Di situ pun adalah satu penyelarasan untuk sekolah. Okay, next. Okay, yang ni rasa saya tak payah baca. Okay, teruskan. Okay, cara melaksanakan sama, saya ringkaskan. Ada jadual, pasti dirancang, ikut prosedur yang ditentukan. Okay, next. Okay, jenis, ni sama tadi hala 7 semua samalah, ni saya dah sebut dah tadi. Penjelasan, contoh saya semua nak sebut di sini, dia kata penjelasan skor dalam kalangan guru mata pelajaran dibuat 2 kali setahun. Untuk kertas soalan peperiksaan pertengahan dan juga akhir tahun perlu ada jadual. Ini penyelarasan. Dan daripada buku aktiviti atau sumber internet dan lain-lain pun kena buat penyelarasan. Okey.
Ini kata alih dia, cikgu boleh tengok sendiri. Okey, kita pergi pada pengesanan. Okey, yang akhirnya itu pengesanan proses menilai instrumen pentaksiran. Okey, objektif memastikan pentaksiran menepati dokumen, memastikan item sesuai dengan kontrak, memastikan item menepati prinsip pembinaan item, memastikan item dibina sesuai dengan penguasaan murid dan item menggunakan laras bahasa yang sesuai dan memastikan masa yang diperuntukkan adalah mencukupi dan ahli sekali mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran. Okey, next. Okey, contoh di sini Okey, dalam mengesan instrumen digunakan pakai oleh guru dalam kelas sesuai ataupun menepati deskriptor dalam PPM ataupun DSKP. Jadi biasanya KP dia boleh tahulah ataupun guru yang dilantik tadi boleh tahu. Oh, cikgu ni guna kata instrumen dalam DSKP kata macam ni. Jadi dia ada. Dan mengesan kertas soalan pertengahan akhir tahun. Pertengahan dan juga akhir tahun. Itu pun instrumen juga lah. Mengesan sama ada pemberian band pada murid dilakukan dengan betul dan mengikut kebayaan. Maksudnya, jangan nanti akhir sekali kita tengok graf yang sekolah tengoklah budak ni macam mana boleh dapat 6. Padahal realitinya budak tu adalah budak yang sederhana. Itu yang kita tak mahu. Okey ya. Okey, terus ni tu. Okey, sama cara melaksanakan pengesanan. Dimulakan dengan jadual dan sebagainya. Jadi contoh. Okey, terusnya. Kata alin, pengesanan. Okey, jadi kita dah sampai ke hujung iaitu saya akan kongsikan amalan terbaik dalam pelaksanaan PBD. Teruskan. Jadi perkongsian guru dalam pentaksiran PBD. Yang ni saya bagi taklimat. Kemudian kita buat mula-mula saya buat kepada pentadbir SLT, kemudian saya lebarkan kepada SLT, pentadbir kepada MLT dan MLT kepada guru ataupun ketua panitia kepada ahli-ahli di bawahnya. Okey, next. Okey, mewujudkan yang ni saya panggil anjing urus ruang PBD iaitu ruang letak fail apa bahan-bahan ataupun data-data PBD boleh diletakkan di sini. Okey. Jadi nanti cikgu kalau dah ada pun okeylah. Yang ni PBD dalam, terusnya PBD dalam co-curriculum. Jangan lupa co-curriculum kena ada PBD juga menilai murid. Dalam co-curriculum ni cuma saya nak kongsikan sikit, kita nilai TP budak ni boleh juga kita panggil waris. Tengok di situ contoh kalau tengok di sini gambar di sini ada seorang waris berbaju merah tu, dia tolong buat orang kata dalam perkumpulan, jadi dia boleh memberi TP kepada murid tersebut. Okey. Jadi kemudian contoh yang tu pemantauan PBD oleh ketua panitia dan juga waris, saya jemput dia masa tu untuk tak silap mata pelajaran kemahiran hidup, buat sandwich dan sebagainya, so parent bagi rasa lah. Dia bagi TP dekat grup tu. Ya. Okey, terusnya. Okey, pemantauan pentaksiran PBD oleh GB. Ini saya sendirilah masuk tengok macam mana dia melakukan pentaksiran. Kita duduk belakang tengok je lah sambil kita cek buku RTH dia. Okey, seterusnya. Okey, PLC setiap 2 minggu hari Khamis. Jadi cikgu-cikgu bolehlah nanti berusaha tentulah kot dia nak buat PLC, nak menjadikan satu budaya di situ. Bolehlah kita tentukan satu hari. Kalau di sekolah lama dulu hari Khamis ada yang merupakan PLC. Yang ni bagaimana saya melakukan learning walk bersama dengan pentadbir dan juga PPD PPD My Boy ni. Dari segi merungkai di SKP dan juga perkongsian penulisan RTH dan juga penyediaan instrumen dalam PBD. Okay, next. Okay, yang ini pentaksiran berdajah, pelaporan dan ekselelensi, contoh yang boleh dikongsikan. Okay, seterusnya. Ni tapak cikgu belum tahu, tapak kementerian. Okay. Okay. Yang ini mungkin tengah sekolah tak buat, tapi sekolah saya buat iaitu pelaporan PBD dan juga ETR dan juga data semasa. 3. Perbandingan. Jadi sebenarnya kita mesti mensasarkan satu target untuk sekolah kita di mana ETR. ETR biasanya kita nakkan sekurang-kurangnya TP3. Jadi kalau kita lihat di sini, saya bagi contoh pada tahun 2019, iaitu ETR dan juga yang di sini berbandingkan dengan bulan Jun. Jadi setiap kali pelaporan itu, pelaporan pertama bulan Jun, kita boleh bandingkan dengan ETR yang telah kita buat. ETR ni tak payah cikgu.
serahkan kepada ketua panitia, bincang bersama ahli dan juga guru-guru mata pelajaran. Mereka sendiri yang akan tentukan berapa ATR untuk subjek itu. Kan di sini contohnya bahasa Melayu tahun 1. Jadi cikgu tahun 1 punya bahasa Melayu dia tahulah. PP1 budak dia nak tahun ini dia nak berapa? ATR sekolah. Dan kita tengok bulan Jun nanti capainya berapa. So kita masukkan dalam graf ni, kita akan lihat nampak perbandingan berapa lagi yang perlu capai. Itu nampak dia cantik lah. Jadi semua subjek perlu ada ATR dan juga buat perbandingan semasa keputusan bulan Jun itu dihasilkan. Okay, next. Okay, dan saya juga melaksanakan jaringan PBB bersama dengan sekolah-sekolah lain. Yakni dengan beberapa sekolah lah, mengadakan merungkai dan sebagainya. Okay, next. Kemudian saya pun kerap mengadakan pembugaran dan juga lepas saya makan, saya melaksanakan fasa 2 soal selidik. Okay, next. Ni yang tadi ya, PBB mudah akses, ruang santai dia. Okay, next. Okey, pentaksiran yang bermakna hanya akan terhasil melalui penguasaan kemahiran pentaksiran yang baik. Okey, dalam kalangan guru dengan integriti yang tinggi. Jadi kita sebagai guru ni perlulah ada satu integriti bagi memastikan skor betul-betul yang dicapai oleh murid itu adalah skor yang berhak diterima oleh anak-anak kita. Okey, habis rekod. Okey, sekian. Jadi kata-kata akhir daripada saya, orang yang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang yang hebat. Jadi sekian perkongsian daripada saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Cik Nurdin yang sudi mengundang saya dan saya harap perkongsian ini dapat memberi penambahbaikan untuk SK Taman Kelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.